إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumi fid daini amin. Dan adab yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Di mana ilmu yang memberi manfaat itulah ilmu yang tersebut dalam Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dan tersebut dalam kitab Lubabul Ihya Ulumuddin, iaitu mukhtasar bagi Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini kitab yang kita pegang ni lah. Kitab yang kita pegang ni ialah ikhtisar, mana ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, kemudian diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Minhajul Abidin, ini karangan akhir bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dan lain daripada segala kitab ilmu tasawuf. Dan barang siapa mas'ul di dalam menuntut ilmu tasawuf, dan saya memadara baginya daripada menuntut ilmu yang lain, dan tiada berkendak pada ilmu yang lain daripadanya, sebab kerana telah terhimpun dalamnya ilmu usuluddin, yakni ilmu i'tiqad, kemudian ilmu fiqh bagi ibadat, dan ilmu suluk, ilmu tariqah yang membawa kepada ilmu mukasyafah dan ilmu hakikat. Jadi dalam kitab ni siap tiga dia ni. Ya. Tiga ilmu dihimpunkan sekali oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dan dikena ini Ghazali rahimallahu taala, wal muamalatu tuaddi ila al mukasyafah, wal mukasyafah ma'rifatullah taala, wa zalika nurun yaghzibuhu Allah fil qalbi bil ibadah wal mujahadah. Zalika alladhi yuwassilu ila rutbatil imani Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, alladhi law wuzina bi imanil ahli al-ard la rajah. Zalika lisir qarra fi sadrih la li tartibil barahin wal hujaj. Artinya ilmu muamalah ialah ilmu dan amal. Ilmu dan amal yang membawa kepada ilmu mukasyafah. Ilmu kita belajar, ilmu mudarasah kita belajar, berguru, kemudian menghafal dan sebagainya. Ilmunya idrak bil aqli, dengan akal. Adapun ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan dari batin hati seseorang, dari makam qalbi, dari makam roh dia dan seterusnya. Iaitu yang dibukakan Allah Ta'ala hati seorang dengan makrifat akan Allah Ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan dia. Dan demikian itu nur yang ditaruhkan oleh Ta'ala dalam batin hati dengan sebab berbuat ibadat dan mujahadah. Lagi banyak kita ibadat, lagi bertambah nur tadi itu. Ya, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhtasar hadis. Ya, telah Nabi menyatakan, alaika bitaqwallahi fa innahu jima'ul kulli khair, wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Al-hadisah. Lazimlah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung segala perintah yang zahir dan batin, kerana ia merupakan jima'u kulil khair,
menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Ya, dengan takwa dia akan dapat mana kejayaan dunia dan akhirat. Maka takwa dia tidak sah melainkan 3 rangkaian. Kena ada ilmu, amal dan ikhlas. Baru dia jadi insan muttaqin yang bertakwa. Maka dia akan dapat kebajikan, keselamatan dunia dan akhirat. Sebab itu menjadi rukun bagi khutbah Jumaat al-wa'iz bi taqwallah. Berpesan dengan takut akan Allah. Kalau tidak, khutbah itu tidak sah, Jumaat pun tidak sah. Besarnya makna takwa. Yang kedua, alaika bizikrillah wa tilawati kitabih wa innahu nurun lak. Dan lazim kamu maknanya zikrullah, banyakkan zikir dan membaca kitab Allah Ta'ala, sebab dia merupakan nur. Dia merupakan nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perjalanan dalam ilmu mukasyafah, perjalanan nurani, ya, dia berjalan dengan nur. Lepas dalam hikam Ibn Atak menyatakan bahawasanya al-anwar matayal qulub wal asrar. Al-anwar segala nur ni matayah, jam'u matiyah, maknanya kenderaan bagi hati dan sir. Seorang nak berjalan kemari makrifat sebenar ke Tuhan ialah dengan nur yang Tuhan jumpakan dalam batin hati dia. Setengah daripada ta'rif nur ialah quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu setengah daripada makna nur. Quwwatul yakin, kekuatan yakin yang lampau kuat. Ya. Quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah, yang menghasilkan kemanisan iman dan kemanisan ibadah. Itu setengah daripada ta'rif yang diberikan an-nur oleh Arif Billah. Dalam Quran banyak disebut, dalam hadis begitulah. Ya. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang telah dibukakan hati dia Ta'ala dengan Islam, maka dia berada dalam nur Tuhannya. Itu lapas nur dalam Quran. Dan dalam hadis Nabi menyatakan innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wa inaba ila daril khulu' wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk dalam batin hati seorang, kata Rasulullah SAW, infasaha wa ansyarah, hati itu lapang, tenang kan. Ya, sebab dia berseronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sahabat tanya hal zalika min alamati allati tu'rafu biha, adakah tanda yang kami boleh kenal ya Rasulullah? Ada nur atau tidak hati? Naam, Rasulullah kata. Dalam hadis ni berapa? 3 Rasulullah. Pertama, at-tajafi an daril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Ya, dunia yang menipu. Dunia menipu sampai macam-macam lah, dia bergaduh kan, dia bergebut sampai pening kepala orang. Rakyat menjadi bingung ni bergebut. Padahal jadi gaji seorang ni. Tak payah pakai bilang gaji. Dia seorang jadi gaji. Dunia ni bapak dia punya. Itu semua gila punya kepala. Ya. Sebab apa? Nur tak ada, gelap. Renggang hati pada dunia yang menipu daya. Kemudian wal inaba ila daril khulud, hati dia sentiasa kembali mengingatkan tempat kembali di dalam alam barzah, alam yaumil mahsyar, biasa nak meniti sirat sampailah sama ada ke syurga atau sebalik. Itu benda dah ada dalam kepala dia, sentiasa dalam minda dia ada benda. Ya. Kemudian isti'dad lil maut qabla nuzulil maut, yang membuat persiapan mati sebelum datang kematian. Maka orang tu sudah ada nur. Mana 8 nur tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam batin hati dia dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah. Lagi kuat ibadat, lagi kuat bermujahadah, hati dia lagi terang, lagi terang. Kan? Terang hati engkau. Apa makna terang? Sebab apa terang? Kita ni terang sebab apa tuan? Nur lah tu. Nur matahari, nur lampu. Cahaya maknanya. Kalau padam ke cahaya, gelap lagi tu kan. Tengok kitab tak nampak. Maknanya perlu kepada cahaya. Yang ini dengan memerang akan hawa nafsu dan melawan akan syaitan. Ya, mengikut nafsu hati akan jadi gelap, mengikut akan syaitan hati akan jadi gelap. Dan demikian itu telah menyampaikan kepada martabat iman. Ya, bila dia riyadhah mujahadah ada mukasyafah, dia akan sampai kepada taraf iman. Ya, Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah jikalau ditimbang iman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, lau zina iman ya bi imanin ahli al-ard, pertimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh alam ni, isi bumi. Nah, saya berat imannya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang demikian tu kerana apa? Rahsia. Sebab apa tu ada zalika lisir qarra fi sadri. Setengah riwayat asir itulah qarra fi batni. Di sini guna sadar. Itulah
Pada batin hati itu ada sir yang Tuhan cempakkan, rahsia dia. Tiada dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. Sebab mengenal Tuhan peringkat awal usuluddin, yang juzuk pertama akan masuk ni. Iaitulah mengenal Tuhan bir burhan wad dalail. Mengenal dengan dalil dan burhan. Hujah akliyah, hujah nakliyah daripada Quran dan hadis. Itu peringkat awam. Naik kedua pula dia mengenal bir zauq wal wijdan, syuhud dan ayan. Itu dalam juzuk keempat kita bahas nanti. Ya. Di kitab ni semua dia ni. Tauhid khas, tauhid am. Ya, tauhid khas juzuk keempat. Tauhid am ni juzuk pertama dia akan bahas. Jadi semua Imam Ghazali dah kumpulkan dalam ni. Baru ulama memuji akan kitab Ihya Ulumuddin ni, kata kalau sekiranya orang kafir membaca kitab Ihya daripada awal sampai akhir dengan teliti, la aslam, nasai dia masuk Islam. Tunjukkan Ihya ni hebat ni. Karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Itu Ihya banyak panjang lah ya. Ini semua ringkasan dia. Ini pun dah 4 kulit. Dia ringkas-ringkas dah 4 juzuk pun tu. Allah. Dan dari kena inilah kata Sayyidi Al-Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu. Ini imam tariqah Al-Syaziliyah di Mesir banyak, di Mesir, Syria, belah sana banyaklah ya. Tariqah Syaziliyah. Dia kata inna lananzuru ila Allah taala bi basaril imani wal aiqan fa aghnana 'anid dalil wal burhan. Bahawa sungguhnya kami melihat kepada Allah Taala dengan penglihatan mata iman dan yakin, maka terkaya kami daripada dalil dan burhan. Ini peringkat atas ni. Peringkat awal kita mengenal dengan dalil, hujah, Quran, hadis Nabi SAW untuk mentahqiqkan iman dia supaya dia berbeza daripada iman orang-orang yang tidak beriman, bahawa dia jadi orang mukmin. Adapun menaikkan martabat dia, ini digunakan dengan bibasaril iman, mana mata iman, basirah, mata dalam dia tadi. Dengan apa dia dapat? Dengan menyucikan dalam dia dengan riyadhah wal mujahadah. Membuangkan pandangan, membuangkan unsur-unsur nafsaniyah, unsur nafsu, unsur-unsur duniawiyah, unsur khalqiyah, dan akhirnya dia akan dibukakan haqaiq sebenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arafa Allah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar makrifat akan Tuhan, disyuhud akan Allah di tiap-tiap benda yang dilihat. Mana saja jatuh pandangan dia, mana jatuh pendengaran dia, mana saja jatuh di langkah, maka hati dia sentiasa terbuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makrifat yang sangat tinggi tuan-tuan. Berlazat, berseronok dia dengan Allah Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annal ashrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi ta'ala wa huwa bahrun la yudrakum muntahal ghawrih wa aqsa darajatil bashar fihi al-anbiya summal awliya summal ladhina yalunahum. Dan ketahui ilmu bahawa yang terlebih mulia daripada segala ilmu dan kemuncak darajat segala ilmu ialah ma'rifat akan Allah Ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan pengenalan nur iman yang di dalam hati ya. Pancaran iman dari peringkat-peringkat. Ada cara ilmu yakin, cara ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Dan demikian itu seperti laut yang tiada dapat dihinggakan penghinggaan dalamnya. Masya Allah, luasnya darajat makrifat akan Allah Ta'ala itu seluas itulah. Kalau di Islam tak ada, ataupun lautan tak bertepi, mana terlampau luas. Dan setinggi-tinggi darajat manusia dalam ni ialah martabat segala anbiya, rasul-rasul, anbiya, kemudian awliya, kemudian mengiringi mereka itulah alladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi akan mereka itu. Adab yang ke-6 apa? Naklah kita sungguh-sungguh ijtihad, itu maksudnya. Daripada mencari ilmu yang memberi manfaat, yang membawa kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tak takut, ilmu tak ada manfaat. Dan man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa mu'dah. Man izdada ilman, barang siapa bertambah ilmu tapi wa lam yazdad huda, petunjuk marifat dia tak bertambah, lam yazdad minallahi illa mu'dah, melainkan tidak bertambah, dia bertambah jauh dengan Ta'ala. Sebab itu ilmu dia kena betul-betul pasang niat untuk mencari mardatillah, keredaan Allah, dan jalan makrifat ke Tuhan insya-Allah dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan adab yang ketujuh, bahawa segianya qasad orang yang belajar ilmu ni semata-mata kerana Allah. Kerana belajar ilmu kena menunjuk kehebatan dia, alim dia, ataupun pandai dia, atau rajin dia, ataupun sebagainya lah. Itu semua niat-niat naklah dibuang, semata-mata lillahi ta'ala. Yang dia kena menjunjung akan titah Allah Ta'ala, dan kerana untuk mensiapkan negeri akhirat bekalan kita. Dan kena membanyakkan, maknanya membaikkan akan zahirnya dan dengan ibadah kepada Ta'ala, dan membaikkan akan batinnya, yakni hatinya tu dengan bersifat dengan segala sifat kepujian.
dan menyucikan daripada segala sifat kecelaan serta hadir hati dia kepada Allah Ta'ala. Itu di antara dia. Dan demikian itu menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala dan kepada martabat yang tinggi, ia berserta dengan malaikat al-muqarrabin. Dan jangan mengkasatkan ilmu tadi kerana jadi penghulu orang. Tujuan dia belajar besok dia jadi penghulu orang, mana jadi ketua orang, jadi orang besar, orang hormatkan dia dan sebagainya. Itu jangan tu. Kalau itu niat dia memang ditersembam dalam neraka, na'udzubillah. Ya, man talabal ilma liyumariya bi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama tujuan dia liyumariya bi sufaha, nak berbangga-bangga dia dengan orang yang di bawah dia. Ya, ataupun liyasrifa wujuhan nas ilai, nak memalingkan muka manusia kepada dia, supaya orang berhadap kepada dia, supaya orang puji dia, supaya orang agung-agungkan dia. Maka orang macam ni niat dia, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dia dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, jangan digadaikan ilmu yang tinggi dengan niat-niat yang gendah maknanya, ya. Cari mardatillah itu paling tinggi, wa ridwanun minallahi akbar. Redha Tuhan itu yang paling besar sekali. Satu dunia orang redha kita, Tuhan tak terima. Tempat di mana tuan? Neraka tempatnya. Satu dunia orang caci kita, tapi Tuhan terima kita. Tempat di mana? Al-Jannah, syurga tempat. Ya, cari redha Tuhan, jangan cari redha makhluk. Dan jangan mengkasat dengan menuntut ilmu kerana jadi penghulu orang dan supaya jadi orang besar dan dapat kemuliaan, dapat harta, dapat kemegahan. Itu semua niat-niat yang najis panggil. Macam najis muka lazah kotor, kena buang habis semua tu. Ya, sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i ketika dia mengaji, ya, kemudian dia jadi alim besar, kemudian ibu dia pergi ke Mekah, berjumpalah orang daripada Iraq sana. Wah, orang pun cerita hebat, nama anak dia dah masyhur. Mak dia dengar dia kan. Lepas tu Imam Syafi'i bersiap nak balik. Apabila ringkas cerita dia orang Arab ni kan, bila sampai rombongan agak-agak dan kilometer ni, dia akan hantar wakil dulu beritahu supaya orang rumah dengan terkejut. Datang terperanjat ni orang kan tu gaya ni. Kan? Jadi wakil tu ketika Imam Syafi'i nak sampai tu, wakil dia sampai. Berceritakanlah kepada ibu Al-Imam Syafi'i. Masya-Allah, dia kata Imam Syafi'i ulama besar begini, banyak Allah beri kelebihan dia, banyak wang hadiah dia, emas, perak, macam-macam lah harta benda gini. Bapa mak dia kata dia jangan balik kecuali semua tu dia beri sedekahkan pada fakir miskin. Aku tak nak tengok orang sedikit pun harta dia bawa. Dia datang macam ni cek ilmu, aku nak bawa dia semua balik ilmu saja. Ni harta-harta benda semua bagi fakir miskin. Aku tak nak tengok. Kalau tidak dia jangan balik, mak dia kata. Kalau orang kita sekarang, alhamdulillah berkat anak aku. Wah. Banyak rezeki dapat. Itu habis tu dia pakai. Aku tak nak tengok, aku nak bawa dia balik ilmu je. Ni dia kata dia buang, dia bagi fakir miskin. Ya. Tu sifat ibu misali tuan-tuan ni. Dia nakkan anak dia ilmu tu bagi, bukan harta benda tuan. Kalau kita suka kan, seronok kata. Mudah makan pakai. Macam-macam tuan-tuan ni. Hebat ibu Imam Syafi'i tuan-tuan ni. Itu hantar ke balik tu. Kau bawa balik, aku suka bawa balik benda ni kata. Dari kena inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Hidayah. Dia kata, in kunta taqsid bi talabil ilmi al-munaqasha ay al-mughalabah wal mubahat ay al-mufakhara wa taqaddum 'ala al-aqran wastimalat wujuhin nas ilaika wa jam'un khitamud dunya fa anta sya'in fi hadamid din wa ihlakin nafsik wa bayan akhirataka bidunyaka. Ya, safqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah wa mu'alatuka mu'inun laka ala isyanik wa syarikuka laka fi khusranik wa kaba'in sayfin bin qati'it tariq wa man a'ana ala ma'siyatin wala bi syatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Jika ada qasadmu menuntut ilmu ila munafashah, yakni hendak menang daripada berbantah-bantah. Dia alim tu kan, orang berdebat ni semua jatuh, dia alim besar. Kalau tu niat dia nak berpenegah-megah dan terkemuka di kalangan kawan-kawan serama dengan dia, wah dia hebat, nak dapat kehebatan maknanya. Berkendak cenderung muka manusia, manusia pun akan angkat dia, puji dia, sanjung dia, ya. Yang ni berkendak kepada dikasih oleh orang dan berkendak menghimpunkan kekayaan dunia, kan? Banyak dapat dunia, orang beri macam-macam. Dan adalah kasadmu itu demikian mengusahi merobohkan agama Allah Ta'ala. Seorang kau goborkan agama kamu sendiri dan membinasakan akan dirimu, mendapat maknanya kemurkaan Allah lah. Dan adalah engkau menjual akhiratmu dengan dunia. Kalau dia untuk ilmu macam tu, dia jual, digadaikan akhirat, ya.
Dan penjualanmu sangat rugi, perniagaanmu tidak laba, tak ada untung, ya. Dan orang yang mengajar akan dikau menolong mengerjakan maksiat. Kalau ada orang nak belajar kita, tujuan dia pun nak jadi orang megah. Tuannya saya dah alim masuk lagi ni. Kita ajar dia, kita bersama jadi maksiat. Ya, betulkan niat kerana Allah tu je. Dan jadilah ia sekutu baginya, sama-sama di dalam kerugian. Dan ia itu seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Sama dia. Saya nak beli pedang ni nak, boleh pun nak kerat ke kepala orang. Kita pun bagi, sama dia buat beli. Itu maksud ini. Ya, jangan ditukar nilai ilmu yang tinggi dengan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Dan demikian itu menjadikan dia maksiat pula. Ya. Dan barang siapa menolong ia akan seorang berbuat maksiat, jika dengan satu kalimah sekalipun, jadilah ia bersekutu baginya dalam berbuat maksiat. Begitulah tingginya darajat ilmu, jangan dikotorkan dengan niat-niat yang tidak selayaknya maknanya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi wa hidayah ya duna mujarrati riwayah apa abshir ya fa innal malaikata sama tabsutu laka ajniyataha iza masyaita wa hitanal bahr tastaghfir laka iza sa'aita masyaallah. Jika ada niatmu, qasadmu antaramu dan Allah Ta'ala, mana niat dia ikhlas, kena mencari keridaan Allah, nak mengizharkan pengabdian dia kepada Allah Ta'ala, nak merapatkan diri dengan Tuhan, ya, daripada menuntut ilmu dan belajar akan dia tadi berkendak kepada hidayah dan berkendak pada petunjuk daripada Allah Ta'ala pada perbuatan ibadat, pada zahir dan ibadat yang batin, bukan semata-mata riwayah, bukan semata-mata dia mencari ilmu, nak sedap cakap, nak sedap ceramah, nak sedap berpidato, nak sedap mengajar, bukan. Niat dia semata-mata mencari keridaan tu Tuhan. Bukan niatmu tadi mengkasat hendak bercerita jua ilmu riwayah, bukan. Maka ketiga itu, sukalah olehmu kerana bahawasanya segala malaikat dalam langit menghamparkan bagimu akan sayap dindan, ya. Malaikat menghamparkan sayap di mananya. Tabsutu laka ajnihataha. Sebab apa tu? Dia redha, sangat kasih malaikat orang yang sedemikian maknanya. Apabila engkau berjalan, dia berjalan tu malaikat hampa sayap, masya-Allah. Ya. Kan tuan-tuan balik tengok dongak ada tak? Nampak tak? Nampak apa? Nampak ilmu. Jadilah nampak ilmu dulu. Allah. Dan ada segala ikan di laut mengucap istighfar, masya-Allah. Selat Melaka berpuluh tahun tangkap ikan tak habis-habis. Yang belum laut Cina Selatan, belum laut dunia lagi, lautan lebih luas daripada daratan. Berapa banyak trilion ikan dalam laut, semua minta ampun pada orang mencari ilmu. Usah tak usah tuan-tuan ni. Kita minta ampun kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang malas kan. Ini tak ada khas tuan jadikan pula. Ikan minta ampun, masya-Allah. Dan meminta ampun akan Allah Ta'ala baginya apabila engkau berusaha akan belajar ilmu yang memberi manfaat. Walaupun dia tak dapat ilmu lagi, dia pergi mencari, itu pun dah besar dah. Ya, wallahu nafi' adalah yang memberi manfaat. Ada pun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya pula yang mengajar akan dia itu. Bahawa beberapa perkara disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Hidayah. Ya, 11 perkara. Kita baca laju sikit tuan ni. Sebab kitab ni tebal. Dah tak habis kan. Yang pertama, apabila berdapat dia dengan guru, hendaklah dia mendahului memberi salam. Kalau kita jumpa guru kita, habis salam dulu. Jadi guru pula habis salam kat dia. Itu dipanggil ta'adduban, beradab. Sebab apa? Kita memuliakan ilmu yang ada pada dia. Yang kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata di hadapan guru dia. Cara kita badat depan guru, kalau duduk dengan guru jangan bercakap. Ni depan guru isap okok dah. Wah. Sembuh isap okok. Macam lanon ni apa. Ya. Jangan bercakap. Diam, tunduk. Itu cara beradab tuan ni. Kita dengan tuan guru kita macam tu tuan. Saya kalau duduk tunggu saya tunduk tak berani tuan. Kalau Tuan Syekh Faiz pun ambil zikir kan, setiap bulan kita buat zikir bulanan. Tuan Syekh Faiz kata apa? Telefon tak apa, tak boleh. Kita naik kan, dia panjat atas. Tu ta'adduban, beradab kan. Kita bukan dengan guru panggil call-call, ni bukan kawan kita kan. Kawan kita boleh nak hantar mesej. Ini hantar mesej tani Tok Guru, hantar Tok Guru. Soalan dia 2 patah, Tok Guru nak jawab 3 muka. Puak kawan tu menangis, kesian kawan tu. Apa salah kau call? Dekut no duit kan berbesin sangat kan. Kurang adab. Bila beradab, ilmu tak ada berkat. Itu bahaya tu. Ilmu tak ada berkat, bahaya. Dia tak boleh beramal. Ada ilmu tapi nak beramal berat. Itu bahaya tu. Sebab kita meraihkan ilmu Allah Ta'ala sebenarnya.
Ya. Hadapan guru jangan banyak bercakap. Itu maksudnya. Waktu guru saya kan, yang akhirlah saya mengaji Tuan Haji Najmuddin. Dia mengajar Mekah lama 27 tahun kan. Dia alim 4 mazhab. Orang petani ya. Dia pantang tengah kalau tengah mengajar orang cakap. Ya. Kalau tengah mengajar dengar orang wallah alam. Dia tutup kitab tu tuan balik. Dia tak ada pun tutup. Perit orang tak berani pun. Kalau ada siapa yang tegar lagi sekarang dia apa? Si Nuruddin Banjari. Tengok pasal tu. Depan orang dia tunggu. Tengok pasal terperanjat orang tuan ni. Sebenarnya adab sebab kita meraihkan ilmu Allah Subhanahu taala. Itu besar. Jangan berbanyakkan berkata di hadapan guru ni. Jadi bergurau ulangan tu guru. Tu lagi parah mungkin. Ya. Benar dalam majlis macam jangan menyapuk, ya. Ada setengah kita baca kitab dia baca gitu. Oh dia bunyi ke macam dia nak ajar lah. Ya, kalau tu guru baca dia bunyi belakang. Oh, dia sibuk nak baca. Kau baca kat rumah lah kan. Perempuan nak baca. Orang nak baca sibuk dia nak baca. Waktu baca tak kena bagi salah pula tu. Macam-macam tu ni. Baru kalau di pondok baru datang belajar dia kena mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Tu kitab kena belajar dulu. Itu kitab adab-adab menimba ilmu. Adab dengan guru, adab dengan murid, adab sama kita. Semua kena adab. Ilmu dikaya dengan adab. Bawa barakah dia tu ada. Ya. Kitab pun kena jaga kan. Ya. Dia susunan letak kitab mesti di atas. Jangan letak di bawah. Tu kena pegang kitab tu. Jangan letak kat bawah. Ini ayat Quran ada semua. Ya, kena letak atas. Quran letak atas. Bawa Quran bawa kita hadis. Bawa kita hadis bawa kita ulama. Ni surat khabar letak di kitab. Wang hajau betul. Ya, setengah wajah pula dia punya pen kotak dia letak di kitab. Mana boleh tak boleh tuan? Adab. Pensil yang letak atas ayat-ayat Allah Taala. Ya, ta'adduban, beradab. Banyak adab tuan-tuan ya. Bawa dia ilmu tu berkat. Ketiga, bahawa jangan ia berkata dengan barang yang tiada diizin oleh gurunya. Ya. Kalau nak minta soal pun tu kata ada soal boleh soal. Ni kawan tengah urut. Tu saya tanya sikit. Potong lain orang tu kawan tu nak menjawab dia ingat apa benda jadi masuk lain kan. Tunggu dibuka kata ada soalan boleh soal. Yang keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian dia boleh minta izin. Minta izin barulah dia dia boleh kata sila. Boleh. Tu adab betul ni. Yang kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya dengan katanya si fulan menyalahi akan engkau kata itu dan barang sebagainya. Ya, bila tanya Tok Guru bercakap misalnya, saya mengaji 4 lain lah Tok Guru. Wah, dia pula pandai. Itu tak ada adab, benam nongkola. Bila dia soal tu dah jawab senyap dah. Terutama masalah fiqh. Bila fiqh, apa makna fiqh? Ma'rifatul ahkami allati tarikuha al-ijtihad. Bila hukum fiqh, jalan memakrifat ialah ijtihad. Bila ijtihad dia ada ikhtilaf. Ulama ni kata gini, ulama kata gini. Jadi yang dijawab mungkin satu kaul, yang untuk guru lain buat jawab kaul lain, dah lah senyap je dah. Sebab saya mengajar sana lain lah. Wah, macam dia pandai. Macam-macam tu ta'aduban, tak ada beradab mungkin. Melayu panggil kalau tak beradab dia panggil apa? Bunyi pun tak bersedap bunyi. Bunyi pun tak bersedap kan. Dan keenam, bahawa jangan ia memberi isyarat dengan gurunya dengan menyalahi akan bicara gurunya. Kan? Tunggu jawab, boleh ngiling pada. Wah, macam tak suka lah, macam dia pandai. Ya. Lalu ia menyangka bahawa dirinya lebih benar daripada gurunya. Itu lagi parahan kan. Atau lebih tahu daripada gurunya. Maka demikian tu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang barakat. Ilmu dia nak berkat yang penting kan. Kadang walaupun sikit ilmu dapat berkat dengan diri dengan Allah Ta'ala. Dapat beramal. Ya. Ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang duduk bersama-sama hadapan gurunya. Ya, di depan guru dia jangan bisik. Guru dia baca apa benda cakap. Jangan. Kita dengan kawan pun tak boleh. Adab berkawan nak bercakap, jangan bercakap benda yang boleh menyinggung perkataan orang. Ya. Ataupun bahasa lain. Teman-teman dia tahu bahasa lain, semua bahasa orang Melayu, cakap Melayu dah lah. Cakap Jerman pula. Dia orang lain dengar benda kecil hati dia. Ya, dalam bersahabat dia ada adab bersahabat, adab dengan ibu bapa, adab dengan sahabat, ya, semua ada adab. Dikaya dengan adab Islam ni. Yang kedepan, bahawa jangan dia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya. Bahkan tak ia duduk dalam keadaan tunduk, lagi beradab seolah-olah di dalam sembahyang. Masya Allah. Kesembilan, bahawa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya tatkala ia letih. Guru dah mengajar letih kan, dia tanya satu persatu, pening pula kawan. Ya, tengok keadaan, tengok dia ceria dia kan, tanya.
Dan ke-10 apabila berdiri gurunya, itu barulah datang guru tadi kepadanya. Apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya tadi kepadanya, maka hendaklah ia berdiri. Ini budak sekolah pandai kan. Betul? Cikgu masuk je berdiri. Assalamualaikum. Tu budak sekolah dia pandai gitu. Kalau tuan guru kita Al-Alim Al-Allama Sayyidi Abdul Rashid di Singapura, dia kalau dia mengajar kan, dia datang ni tu semua berdiri, ya. Tapi saya datang jangan berdiri lah, kita kan guru, kita kawan ni kan. Kita sahabat dia muzakarah gitu. Tu guru-guru macam tu kan. Ulama-ulama datang kita bangun. Itu datang dia salam. Ulama boleh cari dia salam. Itu semua tak ada adab, su'ul adab mungkin. Yang ke-10 berdiri gurunya tadi, hendaklah dia berdiri mentakzimkan akan gurunya dan jangan diikuti pada ketika bangkit dengan pertanyaan. Nak bertanya betul-betul cari masa. Jangan tengah-tengah berjalan soal. Ya, dan jangan bertanya masalah ketika ia berjalan, tak ada adab tu. Cakap guru saya jawab nak tanya sikit. Orang tengah berjalan. Macam-macam. Hingga sampai ke tempat duduknya, melainkan kena darurah. Kalau darurah lain lah. Ya, dia orang jauh kan, duduk negeri lain sekali jumpa tu. Ini peluang mungkin akhir ke lain lah. Dan itulah tiada tertegah bertanya ketika itu, ya. Dan ke-11, jangan jahat sangka akan gurunya dengan perbuatan yang zahir menyalahi etikad dia, atau kesalahan perbuatan gurunya dengan pengetahuan dia, atau dengan adatnya, kerana guru itu terlebih tahu daripada segala hukum syarak dan segala rahsia syariat. Ya. Sebab guru kau tengok lain macam dah, kita diam je lah. Dia ada cara dia, kadang-kadang dia buat tu ada masalah yang lain, yang luar daripada pemikiran kita. Bandingan di mana seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kata, kena berkawan aku yang Musa, jangan soal dia buat. Nak buat, kenapa ni? Kata jangan tanya kan. Dan lepas tu baru diuraikan, ni maksud. Tu. Jadi maknanya kadang-kadang guru buat tu ada rahsia di sebalik itu, ya. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir alaihissalam merosakkan akan perahu ditebuk tuan. Nabi Musa kata, bocor. Tapi hikmah dia ditebuk, air tak masuk tuan. Dia tanya apa, rupanya perahu anak yatim. Sebab perompak dah dekat, dia nak sapu perahu. Bila dia kompakkan perahu, tak ada lah orang ambil perahu tu. Selamatlah tu kan. Baru dia faham. Tu lain kali jangan gopoh. Perahu orang yang tempat itu dia menumpangkan ni dan membunuh ayah kanak-kanak yang belum berdosa. Kalau ikut Zahir macam tu. Maka zahir perbuatan Nabi Khidir alaihissalam menyalahi akan syariat. Dan sebab itulah menegur Nabi Musa alaihissalam akan dia pada permulaan persahabatan mereka itu. Tetapi pada hakikatnya perbuatan Nabi Khidir alaihissalam tiada menyalahi akan syariat. Itu Quran sendiri cerita itu. Dan daripada sebab itulah Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya perbuatan yang membenarkan akan Nabi Khidir alaihissalam, ya, mengakui kebenaran Nabi Khidir alaihissalam serta taslim, mana dia pun tunduk dan patuhlah akan dia. Ini benda jelas dalam Quran, maknanya dijelaskan. Kemudian ada pun adab orang yang alim yang mengajar pula 17 adab dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif qad sallahu sirrah. Wal ma'na tsani situ wa latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Betul. Wa ma'na tsani ar-ruh. Wal lafzu tsani alati yang makna hakikatul qalbi. Wal ma'na tsani wal latifatur rabbaniyatu allati hiya ma'na hakikatul qalbi. Farruh wal qalb munawwarani situ. Ala tilkal latifah ala nasakin wahid wa ilahi isyara biqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan makna yang kedua ialah latifah rabbaniyah.
yakni jisim yang halus yang maujud di dalam badan yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, itu panggil Rabbaniyah. Itulah makna hakikat hati yang makna kedua dahulu. Maka diketahui daripada ini bahawa lafaz roh dan kalbun, ruhun, ruh, kalb, didatangkan kedua ini atas makna yang satu. Padahal tiada berbeza dan tiada berlain melainkan pada ibarat saja. Ya, pada ibarat makna yang pertama tu. Ada makna kedua semua sama, roh, kalbun, ya, sir. Dan kepada makna kedua ini diisyaratkan dia dengan firman Allah Taala, yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbih. Bertanya mereka segala orang kafir akan dikau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada makna hakikat roh. Maka kata olehmu ya Muhammad, hakikat roh itu daripada perbuatan Tuhanku. Ya. Makna itu adalah yang mengetahui hakikat Tuhan sajalah, serah ke dia. Kecuali orang yang dibukakan, lain lah. Orang arif ini kenal dan terbuka dia boleh tengok dengan pembukaan daripada Ta'ala. Maka tak bercanggah ke? Tak bercanggah sebab dibuka. Dalam ayat secara umum Allah Ta'ala sebut apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui benda gaib melainkan Allah Ta'ala je. Kecuali orang dibuka. Siapa dibuka? Rasul. Itu Tuhan buka. Akan berlaku hari kiamat diam. Itu dibuka. Ya, Allah Ta'ala buka tahulah. Kalau Tuhan tak buka, Rasul pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Jadi asal hakikat tak ada siapa tahu, melainkan Allah Ta'ala saja. Kecuali orang yang dimukasyafahkan atau lain. Dan orang yang diberi ilmu daripadanya dengan ilmu ladunni. Mana ilmu di sisi Allah Ta'ala terus. Ini ilmu dipanggil ilmu mukasyafah atau ilmu wahbiyah. Ilmu kurnian. Bukan wahabiyah, ni wahbiyah. Kali macam dengan Wahabi juga. Kemudian al-lafz salis an-nafs. Walaha ma'nayan. Ahaduhuma al-ma'na al-jami' bi quwwati al-ghadab wasyahwa wa sifatil mazmuma wa huwa al-murad bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam asyaddu a'da'ik nafsuk allati baina jambaik wa huwa al-ma'mur bil mujahadati wal ma'mur bi kasriha. Lapas yang ketiga ialah nafsu. Ada bagi ni pun dua makna juga. Pertama, makna yang menghimpunkan bagi kuat marah, perasaan marah yang tak tentu pasal, ya. Dan kuat syahwat, dan berhimpun padanya segala kecelaan, dan berhimpun padanya segala maksiat yang batin. Dan itulah murad dengan sabda Rasulullah SAW yang terlebih sangat jahat daripada segala seterumu, iaitulah nafsumu yang antara dua lambungmu itu. Iaitulah yang disuruh kamu memerangi akan dia dan disuruh memecahkan akan dia. Iaitu nafsu ammarah. Nafsu yang sangat jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dan dinamakan nafsu pada makna yang pertama ini nafsu ammarah. Ini peringkat awal. Dia panggil nafsu hayawaniyah. Nafsu kehayawanan. Ya, dia kerja dia apa? Makan, minum, tidur. Kerja, makan, minum, tidur. Tak ada apa. Ya, ibadat tak langsung. Tuhan boleh tak kenal. Itu orang-orang kafir terhadap dia lah. Ya. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala padahal menghikayatkan hal Nabi Yusuf alaihissalam, dia menyatakan nafsu amarah tu. Firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dan tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan, bahawa nafsu sangat menyuruh dia berbuat kejahatan. Itu Nabi Yusuf alaihissalam kan. Ya, Nabi Yusuf punya kehebatan, masya-Allah. Dia kewarakan dia tu. Sampai Zulaiha tak boleh buat apa kan. Akhirnya diperangkap, dibuat satu bilik gelas krim, kaca semua. Ya, kalau Nabi Yusuf diminta Yusuf buka mata je. Tenung lantai nampak Zulaiha. Tengok dinding nampak Zulaiha. Tengok atau nampak tu macam mana teknologi dia lagi tinggi dan ya. Bila dia masuk Nabi Yusuf dalam belik Nabi Yusuf pun kejam mata. Wah, mati akal dia. Ya, tu kewarakan Nabi Yusuf alaihissalam, masya-Allah. Hebat tak hebat dia? Setara Nabi Yusuf punya hebat pun Nabi Yusuf kata, aku tak beri muka pada nafsuku. Itu makna kata wa ma ubaru, aku tak menyucikan, aku tak membiarkan, bermakna aku sentiasa memantau akan dia. Itu Nabi Yusuf alaihissalam tuan ni. Satu. Yang kedua, yang dikatakan memerang nafsu ni adalah jihad yang besar. Sebab di kalangan setengah-setengah orang yang tak berpeminat perjalanan sufinya, dia main-mainkan hadis.
Hadis yang mengatakan raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Nabi menyatakan kami balik daripada jihad yang kecil, balik perang kepada jihad yang besar, itu jihad nafsu. Dia ambil hadis ni, dia hentam. Dia kata apa? Hadis ni bukan hadis sahih. Hadis ni bukan hadis sahih. Ini hadis adhaf, terlampau dhaif. Atau dia kata hadis ni hadis maudhu' yang tidak boleh buat hujah, hadis rikaan macam-macam. Baik. Kita tak pakai hadis. Ni ayat Quran. Mana tinggi martabat Quran dengan hadis? Sebab Al-Fadhil Tuan Guru, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, dia kata inilah ayat mengatakan jihad nafsu besar, kata ni. Sebab ada apa tuan? 3 taukid. Kalau kita mengaji dalam ilmu Arabia, ilmu Arab, inna satu taukid. Inna tu dipanggil harfu taukidin ataupun harfu takkid. Mana huruf yang menguat kata, mana benda ni benda besar. Innan nafsa. Kemudian lam pada la ammarah tu. Itu lam apa dipanggil? Lam apa tu? Lam muzahliqah ataupun lam muzahlaqah. Dia jatuh situ, makna di ipadati takkid, memberi faedah menguat kata. 2. Yang ketiga jumlatul ismiyah. Bila 3 dalam keadaan Arab, di 3 benda ni taukid ni ada, makna benda tu cukup besar. Cukup besar. Ini menunjukkan apa? Jihad nafsu adalah jihad besar berdasarkan surah Yusuf ayat 53, ila innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau tanya mana hujah kata nafsu, jihad nafsu besar ni ayat. Kemudian wa ma'na sani minha al-latifatur rabbaniyah allati hiya ihdal ma'na ruh wal qalb wan nafsu aidan ma'al lafzil qalb war ruhi yutlaqu ala muradin wahid wa hiya latifatur rabbaniyah wa hiya hakikatul insan. Itu dia. Hakikat diri kita itulah dia. Allati yatamayyazu biha ala sa'ir hayawan. Dan makna yang kedua, makna nafsu ila latifa ar-rabbaniyah. Benda latifah, benda yang halus, yang seni, yang dibangsakan pada perbuatan Tuhan. Itu makna rabbaniyah, yang dibangsakan kepada ketuhanan. Itu. Yang boleh idrak, boleh tangkap alam-alam semua dia, tuan-tuan. Alamil mulki, alamil jabarut, alamil lahud, alamil izzah, tempat tajalli, semua dia punya kerja, tuan. Itu satu permata yang sangat besar. Lepas tu dalam kitab-kitab lain misalkan dia ni sebagai pemata bilaurin. Dalam tanah Arab kalau pemata bilaurin sebiji tu harga dia 100,000, tuan. Tapi pemata yang mahal ini akan duduk tangga mahal bila dia duduk keaslian kecantikan dia. Dia bersih, berkilap betul, tak tempat dia mahal. Tapi kalau kita ambil pemata ni, kita bolot dengan lumpur, kita baling tepi jalan, seorang pun tak nak ambil. Orang ingat batu apa kan. Dia polis balik, baru dia datang ke aslian harga dia. Itulah hati kita. Jiwa kita ni panggil roh, dia panggil apa? Nafs, dia panggil qalb, semua sama tu. Sir, dia tu bila kita suci balik, dia sampai peringkat asal dia, asli dia. Sebab sekarang banyak kotor dengan unsur duniawiyah, unsur ma'asi, unsur maksiat, unsur ghaflah, jadikan dia gelap. Dia payah nak menghadap hadrat Allah Ta'ala. Sinaran nur dia tak ada. Tapi bila kita cuci balik, dia bersih balik, insya-Allah ketika itu jadi macam cermin yang terang, walaupun dia kecil, di mana suluh dia boleh tangkap. Suluh depan masuk gambar, semua masuk. Maksud dia apa? Bila cermin hati dia terang, di mana saja dia menghadap akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dia boleh suruh. Hati orang boleh suruh. Itu Tuan Guru saya pun kata dia datang, kau kukuf kalbi, kau tengok tak terbuka habis. Jeling data bawah boleh tengok. Sebab apa tu? Bila dia lampau bersih. Kalau tak bersih, gajah dalu pun tak nampak. Sebab apa? Karat-karat zulumat dan sebagainya lah. Jadi benda ni kalau tak dibersihkan, rugilah kita. Permata yang mahal, tiba-tiba kita tak cuci dia, rugi besar. Sebab tu kena bersihkan dia sebersih-bersih, insya-Allah terbuka untuk memandang kebesaran dan keagungan hadrat Allah Ta'ala. Dan makna kedua ni, maksud itu adalah latifatul rabbaniyah, jisim yang halus dibangsakan perbuatan Tuhan. Satu makna daripada makna roh dan sama makna. Dan nafsu ini pula serta lafaz qalbun, lafaz ruhun, roh. Dan ketiga ini diistimalkan, mana diguna pakaikan oleh ulama ahli sufi, atau ada makna yang satu. Dia panggil apa? Jisim yang halus yang tiada serupa bagi jisim yang kasar. Dia panggil latifatur rabbaniyah. Itu dia. Ada pun yang nampak jasad tu yang luar tu lain. Tu yang pertama, makna pertama. Dia nak yang tu. Dia ni lah yang bercakap, dia lah tuan-tuan. Yang mengetahui, yang idrak dapat tangkap dia. Yang luar kita tengok ni sangkau ini.
Ya, ni sangka ni sampai umur besok dia habis, letak simpan dalam liang lahat. Adapun hakikat diri kita tu dia tak mati tuan. Ya, dipindahkan saja ke alam lain. Ya. Ya, dia kekal, tapi kekal dia arid, bukan kekal hakiki. Kekal hakiki tunggal Allah Taala aja. Sebab kekal dia dikekalkan. Kata orang nak habis kan boleh habis, tapi Tuhan kekalkan dia. Sebab apa? Sebab dia ada awal. Dia adalah makhluk Allah Taala. Itulah hakikat, hakikatul insan, hakikat diri kita itu. Allah. Satu nur yang zahir pada hal tempat terbitnya di dalam hati daging sanubari. Duduk mana ni? Dua jari bawah susu kita ni, di tempat ini. Ini dipanggil mendapati sanubari. Dia mutabakah situ. Sebab tu bila dizikir makam kalbi dia tembak itu. Ya, bukan tembak daging tu, dia dalam. Ya, nur dalam kita tembak. Supaya gegaran zikir tadi melunturkan karat-karat ghaflah dia. Lalai supaya hati kita hudur ke hadirat Tuhan. Yang mesra ia pada segala badan. Ya, dia mesra menyirap badan. Kepada segala anggota yang itulah hakikat roh, hakikat insan. Itu dia. Hakikat insan yang dia dengan dia lah berbeza manusia daripada haiwan, ya, yang lain daripada manusia. Itu kelebihan itu. Ya, yang inilah kita nak antar dia balik biar dia bersih. Dia datang bersih dulu kan, atau fitrah, maka nak pulang balik biar bersih. Kita pinjam orang punya pinjam, kemudian pulang balik bersih, insya-Allah. Dipinjam kenderaan orang kan, minyak dia reserve, kita hantar full. Besok nak pinjam dia bagi. Ni minyak dia penuh, kita hantar reserve. Dia kata inilah awalan wa akhiran ni. Kau jangan agak aku bagi pinjam ni tak tiba basuh. Lepas tu lempu gentur dan pula kemik kita dia buat diam. Ya, jawab itulah kali akhir dapat meminjam. Maknanya apabila kita pinjam biar pulang biar baik, baru dapat keredaan Tuhan dia. Ya. Jadi kita datang bersih kan, balik kena bersih. Kalau tak bersih, syarat nak masuk syurga tak dapat. Ya. Al-Islamu nazif fatanazzabu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam tu agama bersih, maka kamu melakukan kebersihan, tak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Misi 3, sekurang-kurang 3 bersih kena dia. Akidah dia bersih, amalan dia bersih, batin hati dia bersih. Itu sebab dia letakkan 3 ilmu. Usuluddin, fiqh, tasawuf. Usuluddin membersihkan akidah. Fiqh membersihkan amalan kita daripada bid'ah. Bid'ah mana? Bid'ah ad-dalalah. Bid'ah yang bawa sesat, bukan bid'ah hasanah tu lain, tak masuk. Ya. Kemudian batin hati kita ni tempat tilik Tuhan ni lagi besar nak dibersihkan. Bersih 3 ni insya-Allah pintu syurga menunggu tuan-tuan. Ya, itu jaminan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang diterima besok dapat panggilan Tuhan ialah hati yang salim, yang bersih. Ya. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah pada hari yang tidak terima lagi harta benda tak ada laku tuan. Yaumala yang fa'u malun, pada hari yang tidak manfaatlah harta benda, anak pinak apa semua tak ada guna lagi dah. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa makna qalbin salim? Fasarahu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah tafsirkan apa? Hati yang di dunia dia tidak diikat oleh makhluk. Itu makna qalbin salim. Hati dia sentiasa menghadap ke hadirat Allah Taala. Hati yang tidak dikotorkan dengan maksiat dan kemungkaran, bersih. Hati dia panggil dapat jemputan. Kalau kitab ni pula dibahasikan apa? Nafsul mutmainnah, itu paling kurang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli itu panggilan dapat. Itu surat jemputan khas daripada Malikul Muluk. Mana Quran tu jemputan khas tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, Tuhan panggil tu. Irji'i, balik Tuhan panggil. Jemputan khas tuan tu. Ni bukan sultan ni. Ini sultan tu kira undi orang ni. Penat kau orang sian gitu. Kan? Jadi maknanya raja segala raja panggil irji'i ila rabbik, kembali pada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dan keadaan redha dan fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hamba yang terpilih. Abdun litaksis nama dia. Ya, abdun sini dia panggil abdun litaksis. Satu lagi abdun liqahri. Macam kita ni abdun liqahri. Ana alam wallahu alam. Dengar ayat Quran sikit, kajian sikit. Lepas tu malas balik. Dengar sikit, kajian balik. Macam pahat dengan penukul. Kali tolak, kali jalan. Itu abdun lil qahri dia panggil. Hamba yang kena paksa. Dengar ayat Quran takut sikit. Lepas tu leka balik. Ini tak. Yang ni dia panggil abdun lil taksis. Hamba yang Tuhan dah pilih. Dengan akhlak dia, dengan kelakuan ni Tuhan dah pilih. Tuhan jemput dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurgaku. Siapa mati, hembus nafas akhir dia, taraf nafsu dia mutmainnah, confirm syurga.
Persoalan dia akhir kita tak tahu. Ya, kadang-kadang di awal mutmainah cantik, dah hujung dia terbalik terus pada dia. Ada awal hujung kami jahat, orang kata dia dajal. Di hujung sup dia naik mutmainah pun ada. Ini kerja Allah Taala. Ini kita takut tuan. Ya, sebab iman tu yazid wa yanqus, dia naik dia turun, naik boleh tambah. Sebab tu digunakan fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu. Setengah tarekat diguna tu. Nakkan lain Muhammad ada tiap-tiap nafas. Sebab al-maut yaji'u baina nafasain. Nyawa tu sampai maut dia sampai antara dua nafas. Ada orang tarik tak boleh embus, ada orang embus tak boleh tarik. Sakap dia tarik habis. Jadi biar antara itu sentiasa ada. Kita dengan kerapatan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu maksud ini. Anak sudi dapat panggilan surat jemputan tuan. Hebat daripada Quran panggil tu. Masuk dalam. Tapi syarat dia duduk tarak tu lah. Kalau kita kena pantau. Ya, kedudukan nafsu mutmainnah, mudah-mudahan kita masuk. Masuk je lain mutmainnah, dia mula terbuka makam arifin billah. Ya, masuk golongan arif. Kemudian depan tu kita buka macam-macam lagi tuan-tuan, kurniaan kerohanian yang sangat tinggi lagi. Dan satu lagi, dan apabila sucilah hati dengan sebab membanyakkan zikrullah tu, ya, karat-karat hati dibantai dengan apa? Basuhan air zikrullah, air muraqabah, air musyahadah, tu dibasuh, cuci. Tu. Daripada segala syahwat duniawi. Bila banyak zikir tentu tanda dikasihi Tuhan. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda dia banyak sebut. Kan? Apa dikasih dalam kepala dia? Projek. Di mana cerita je projek. Sebab dia kasih projek. Kan? Kalau dia satu benda dia akan cerita benda tu jelah. Jadi alamat tanda orang kasih Allah, dia banyak zikir. Walaupun zikir mula-mula tak huruf, tak sampai dia rasa sedap. Lazat, mahabbah. Jalan kita ni jalan mahabbah, ya. Tariqul mahabbah. Jalan ma'asiral arifin ialah dengan mahabbah. Bentuk kasih yang kuat dengan Allah Taala. Tapi bila jatuh lalai habis mahabbah kurang. Mata waqa'al al-ittifat faqad naqasal hub. Bila jatuh oleh iltifat, hati terpaling dengan Tuhan leka je, hub dia dah naqas kurang. Latihlah dengan banyak zikrullah. Nak tepat lagi sedap, ambil jalan tarikat sufiah, bai'ah kan, jadi cara-cara dia beradab tu lagi cepat. Dan suci daripada sifat kejahatan yang dalam batin dia, dan suci daripada segala maksiat yang batin, seperti suci daripada ujub, daripada riak dan takabur dan ghadab dan hasad dan sebagainya lah. Dikira lebih kurang 800 penyakit dalam ni. Masya-Allah. Ini yang besar-besar ni. Dalam hati. Maka itulah dinamakan dia nafsul mutmainnah. Nafsu yang telah tenang. Nafsu ni kalau Tuhan uji dia dengan kesenangan pun dia tak babas, kalau Tuhan uji dengan melepek susah pun dia tak melatah. Dia tetap ya, dia tidak beranjak. Tu nafsu mutmainnah. Jiwa dia tentang dengan Allah Taala. Dalil ialah firman Allah Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habis. Hai nafsu yang mutmainnah yang tenang, kembali engkau kepada Tuhanmu padahal engkau reda akan Tuhanmu dan reda Tuhanmu akan dikau. Maka masuk engkau dalam perhimpunan martabat hamba-Ku yang aku kasih. Itu dipanggil abdun ditaksis. Yang masuk dalam hamba reda, makam reda itu paling tinggi. Dan masuk engkau dalam syurga-Ku serta anbiya, aulia dan syuhada. Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan kita masuk golongan inilah. Maka syurga itu ada dua, ya, satu di akhirat yang maklum, satu lagi di dunia ni. Syurga ni yang para aulia cari ni. Apa syurga dia? Ma'rifatan khassatan. Ma'rifat yang khassah. Ya, tersebut dalam kitab Jalaul Qulub. Ala innal lillahi jannatun la fiha qurun wala labanun wala asal walakin yatajallallahu wa huwa qulubul arifin. Ada bagi Allah tu syurga, tapi dalam dia tak ada bidadari, tak ada makanan lazat, tak ada mahligai. Yang ada satu je, pembukaan batin hati aulia dengan Tuhan. Itu boleh diusahakan, ya. Makam aulia, makam makrifat, kita suruh usahakan supaya ke arah itu. Ada pun makam nubuah, Nabi itu dah tak ada kota. Dan Nabi Abadi, tak ada Nabi sebelah aku, kata Rasulullah. Ya, makam Nabi tidak dah habis, dah tutup. Borang pun dah tak ada. Yang ada ni, dan makam penghampiran diri dengan Ta'ala. Maka usahakan menjada wajada tiap bersungguh-sungguh, insya-Allah terbuka. Wallahu a'lam. Mana kita buat sembahyang hajat sikit untuk isteri Imam Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allahumma salli alaihi wasallam. Fa inna khairu kulluhu bi yadi wa anta min a'lam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa zikna barra. Allahumma
ja'alna min ahli tajarran qulubuna an nazar sukun ilaiha hatta yankashifa lana anwaru muraqabah wa nushada jaya alhamdulillah.